Jadi bahagian qafiah saya akan ambil daripada awal. Dan untuk buku teks lah kita tengok tahun ni, tahun 2020 ni, qafiah ni beza sikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Perbincangannya sangat ringkas, kan? Banyak benda-benda yang telah dikeluarkan, tapi ada benda-benda yang ditambah. Namun begitu dia ringkaslah berbanding dengan hak sebelum-sebelum ni. Baik. Jadi yang pertama sekali, qafiah ni kita kena tahu dia punya takrif, kan? Ataupun makna kepada qafiah. Makna qafiahnya ialah al-ahruful lati tabda min awwali mutaharrikin qabla sakinaini fi nihayatil bait asy-sya'ri. Huruf-huruf yang bermula daripada satu huruf yang berbaris terletak sebelum dua huruf mati di akhir syair. Dengan bahasa mudahnya, untuk kita cari qafiah, pastikan ada dua huruf mati. Kalau jumpa lebih pada dua, itu bukan qafiah. Qafiah mesti dua sahaja huruf mati. Di mana? Di hujung syair. Takrif ni wajib ingat. Mesti hafal takrif ni. Kemudian bila kita cari dekat syair, ingat qafiah mesti ada dua huruf mati. Selagi tak jumpa dua huruf mati, dia bukan qafiah. Bila jumpa dua huruf mati, maka dia adalah qafiah. Lalu kita potong, ambil huruf hidup yang pertama sekali. Ambil huruf hidup yang pertama, hak sebelum huruf mati pertama tu. Jadi untuk mudah nampak, kita boleh tengoklah. Boleh tengok contoh di sini. Cuma sebelum tu, qafiah ni apa dia? Qafiah ialah bermula dengan satu huruf hidup. Di belakang dia ada dua huruf mati. Dan dia terletak di hujung syair. Bukan di depan syair, bukan di tengah syair. Di belakang syair. Jadi bila orang tanya, mana qafiah? Kita pun tunjuk depan sekali. Oh, ni qafiah depan ni. Tak, qafiah mesti di hujung. Dah dekat takrif tu sebut jelas-jelas dah. Qafiah ni berada di hujung. Baik, jadi dalam penelitian Khalil, qafiah ni boleh kita temui dalam 4 keadaan. Qafiah ni kita akan jumpa dalam 4 keadaan. Jadi dia panggil suwar al-qafiyah. Suwarul qafiyah. Bentuk qafiah. Maksudnya qafiah ni kita akan jumpa dalam 4 bentuk. Baik, kita tengok apa yang disebut di sini. Tuan boleh tengok dekat nota lah. Para pelajar boleh tengok dekat nota. Katanya lil qafiyah arba'un suwarin. Qafiah yang kita jumpa ni mungkin terdiri daripada salah satu hak 4 ni. Maksudnya qafiah ni ada 4, hak kita akan jumpa salah satu. Yang pertama, qafiah tadi mungkin terjadi. Qafiah tadi berlaku ba'du kalimah. Daripada separuh patah perkataan. Dah jadi qafiah. Dah kita jumpa satu huruf mati, di belakang dia ada dua, kita jumpa satu huruf hidup, di belakang dia ada dua huruf mati. Maka itulah qafiah. Jadi mungkin berlaku pada setengah perkataan. Baik, kita tengok contoh. Tengok contoh dekat nota ringkas tu pun ada, bahagian qafiah. Kita baca, untuk meringkaskan kita, tak perlu baca daripada awal. Tak perlu kita baca daripada awal, sebab qafiah ni dah cerita dah. Qafiah ni apa dia? Qafiah ni di akhir syair. Di akhir syair. Jadi kita terus aja fokus di akhir. Di akhir syair. Macam mana nak cari dia? Dia kata bermula dengan satu huruf hidup yang terletak, huruf hidup tadi, terletak sebelum dua mati. Baik, kita cuba baca yang pertama. Sebab qafiah ni ada 4 bentuk. Yang pertama, mungkin dia terbentuk daripada separuh patah perkataan saja.
Kan? Jadi kita tengok di sini. Perkataan yang terakhir, kan, kita baca mas, lu, lu. Baca mas, lu, lu. Jadi, lam yang terakhir berbaris di hadapan. Jadi, di belakang lam ni akan keluar satu huruf waw mati. Akan keluar huruf waw mati. Jadi, dekat lu dah ada satu waw mati. Dan lu yang kedua, di belakang dia ada waw mati. Jadi untuk mudah nampak, saya letak di atas ni. Ni kita ambil lu ni, lu sini lah. Lu di sini, kita bawa ke atas ni. Lu. Waw ni, waw yang kita nampak. Dan waw yang kedua ni adalah waw isma' kita panggil. Kita panggil waw isma' oleh kerana lam baris depan, maka dia keluar huruf waw. Kalau lam ni baris atas, dia keluar alif. Kalau lam ni baris bawah, dia keluar ya. Tapi di sini baris depan. Cuma tak termasuk. Maaf ni tak termasuk baris dah. Patutnya lam ni baris dia di hadapan. Jadi lulu adalah qafiah. Kenapa kita panggil lulu qafiah? Sebab qafiah dikatakan bermula dengan satu huruf hidup. Di belakang dia ada dua huruf mati. Dia terletak di akhir syair. Jadi lu. Lam hidup, waw mati, lam hidup, waw mati. Jadi ada berapa dua mati? Ada dua mati. Jadi sempurnalah qafiah bila ada dua mati. Lalu dipilih huruf hidup yang pertama. Huruf yang mula-mula ni. Mula sini. Lu. Jadi lulu diambil daripada perkataan mas lulu. Kalau ambil mas lulu, ada tiga mati. Sin. Ada waw, tiga mati. Kita tak sin tiga mati. Qafiah hanya nak dua mati. Jadi dia akan tanya, apakah bentuk? Bentuk ni suar. Apakah suar qafiah pada syair ini? Jawapannya ialah ba'du kalimah. Ba'du kalimah. Sebab separuh daripada perkataan mas, lu. Baik, kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, qafiah yang kedua, kita boleh temui dia dalam bentuk kalimatun. Cuma ada dalam buku, kadang-kadang dia tulis kalimatun wahidah. Cuma kita nak ringkas sini ajalah. Kalimatun maksudnya satu patah perkataan. Ataupun kadang-kadang tertulis dalam buku kalimatun wahidah. Sama ajalah kalimatun dengan kalimatun wahidah. Itu maksudnya qafiah ini berlaku dalam satu patah perkataan. Baik, kita tengok contoh. Contoh syair yang diberikan. Jadi kita sebagaimana kita maklum tadi, kita tidak nak fokus di bahagian hadapan ni. Sebab qafiah adalah di hujung syair. Kita tengok hujung syair. Di hujung syair kita, perkataan ini dibacanya ialah tu-lu. Ta berbaris, waw mati. Lam berbaris pun sama. Di belakang dia akan keluar huruf waw. Sebab lam baris di hadapan. Maka qafiah kita ialah tu-lu. Jadi tu-lu ni setengah perkataan ke satu. Tu-lu adalah satu perkataan yang berasingan. Dia duduk sorang-sorang dia. Maksudnya suar qafiah pada ketika ini adalah kalimatun wahidah. Satu perkataan. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama, ba'du kalimah. Bentuk yang kedua, kalimah wahidah. Ataupun kalimatun saja. Kemudian bentuk yang ketiga. Bentuk ni suar. Beberapa kali saya sebut. Suar tu maksudnya bentuk. Bentuk qafiah yang ketiga, maksudnya qafiah ni boleh berlaku dalam bentuk yang ketiga, iaitu kalimatun wa ba'du kalimah. Jangan keliru dengan nombor satu ni. Nombor satu ni ba'du kalimah, setengah perkataan. Hak nombor tiga ni kalimatun wa ba'du kalimah. Dia terbentuk daripada satu patah perkataan dan setengah yang lain. Satu patah perkataan dan setengah yang lain. Satu patah dia duduk di ujung, setengah duduk depan. Jadi kira satu setengah. Baik, tengok contoh baik-baik. Tengok contoh ni molek, kita tengok. Untuk syair yang ketiga bermula dengan kun, siapalah akhir ni?
kita akan cari mana dia punya qafiah. Kita tengok qafiah. Qafiahnya kita tengok yang pertama alif mati. Dot hidup. Belum lagi qafiah. Qafiah mesti 2 mati, baru 1 saja mati. Qaf hidup. Nah. Kemudian kita pergi kepada lam. Lam ni mati. Jadi sekarang kita dah jumpa dua mati. Bila jumpa 2 mati, kita akan mula dengan huruf hidup sebelum huruf mati sini. Jadi kita nak ambil alih ni. Alih ni tidak dibaca di dalam ilmu arut qafiah. Kemudian hak ni pun tidak dibaca. Lepas tu hak mana yang dibaca? Lam ni. Kita baca lal qada. Lal qada. Maksudnya lam hidup, lam mati, qaf hidup, dha hidup, alih ni mati. Jadi huruf mati lam, huruf mati alih. Kita ambil dekat lam ni. Ambil dekat la hak sini. Jadi la sini separuh daripada ila. Al-qada satu patah perkataan penuh. Sebab tu dipanggil kalimatun wa ba'du. Jangan kita keliru dengan tulisan. Sebab kalau kita tengok tulisan kalimatun duduk depan, kita pun tengok ni kalimatun duduk depan. Sebenarnya kalimatun ni berada di belakang, wa ba'du ni berada di depan. Satu setengah. Hak setengah ni pada perkataan setengah hak depan, perkataan satu duduk di belakang. Jangan kita keliru situ. Sebab ada orang keliru, dia cari hak satu depan, hak setengah di belakang. Tak, hak setengah ni perkataan setengah, hak depan, satu di belakang. Maka dipanggil satu setengah. Takkan nak panggil setengah satu. Kita panggil satu setengah. Cuma kena ingat, hak setengah ni hak daripada ila, kita ambil la saja. Al-qada kita ambil penuh. Jadi suar qafiah yang ketiga adalah kalimatun wa ba'du. Kemudian suar qafiah yang terakhir iaitu yang keempat. Bentuk qafiah yang keempat adalah kalimatani. Hak kalimatani pun kadang-kadang pelajar-pelajar setengah tu alih ni dia tukar jadi ya kalimataini. Hak tu pun jadi pening. Jangan duk pening lah. Tu nahung saja. Kalimatan tulis dengan alih, rafu'. Kalau kalimatai tulis dengan nasab ataupun ja. Makna dia dua juga, dua patah perkataan. Jangan kita keliru. Sebab mungkin dalam dalam soalan mungkin ada tulis rafu', ada tulis ja, ada tulis nasab. Maksudnya ada tulis kalimatan dengan alih, ada tulis kalimatai dengan ya. Tu jangan keliru lah. Yang penting dua-dua bentuk tulisan ini membawa maksud dua patah perkataan. Baik. Jadi bentuk ataupun suar qafiah yang keempat dia terjadi daripada dua patah perkataan. Kita ambil contoh daripada syair. Jadi tak perlu kita nak baca daripada awal sebab qafiah kita fokus kepada belakang saja. Kita fokus di belakangnya sahaja. Kita cari dua huruf mati. Baik, mana huruf mati? Yang pertama alif maksurah. Madha. Alif maksurah. Satu mati. Okey, kita nak berapa mati? Nak dua. Cari pula dot. Cari pula min. Dot hidup, min mati. Tak boleh lagi. Kita pergi kepada dal. Dal mati. Sekarang kita jumpa berapa huruf mati? Kita dah jumpa dua huruf mati. Dah tu kat mana nak ambil qafiah? Ambil dekat qaf. Ambil dekat qaf satu huruf hidup. Sebelum huruf mati yang pertama. Ni huruf mati pertama. Dan ni huruf mati kedua. Ambil di sini. Jadi qad adalah satu patah perkataan yang membawa maksud sesungguhnya. Madha satu pula patah perkataan. Maksudnya qafiah sekarang kalimatani dua patah perkataan. Dia beza dengan atas. Hak atas ni lal qada la setengah, al qada satu. Jadi satu setengah. Kita tak panggil setengah satu, satu setengah. Kalimah wa ba'du. Baik. Jadi di sini para pelajar kita nak pesanlah sikit supaya kita ngapa dan faham. Biar kita ingat dan kita faham. Apa maksud kita ingat? Ingat apa dia ke takrif qafiah. Takrif qafiah ialah ia bermula dengan satu huruf hidup. Di belakang dia ada dua huruf mati. Dia terletak di akhir syair.
dan kemungkinan dia berlaku dalam 4 bentuk. Ada kala ba'du kalimah, ada kala kalimah wahidah, ada kala kalimah wa ba'du, ada kala kalimatani. Itu di segi hafal. Itu di segi ingat. Kemudian kita minta supaya faham. Jangan sekadar ingat, jangan sekadar kita ngapa saja tapi tak faham. Contohnya dia akan bagi macam syair, innar rasula nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Okey, cuba tunjuk mana dia punya qafiah. Qafiah kita pun apa dah? Qafiah satu huruf hidup, bermula dengan satu huruf hidup, di belakang dia ada 2 huruf mati, dia terletak di akhir syair. Jadi akhir syairnya ialah maslulu. Kita pun ambil maslulu. Berapa ambil maslulu? Sin mati. Lepas tu, wa mati. Cukup ada 2 mati. Ingat, huruf belakang ni tak nampak. Kan? Huruf belakang ni tak nampak. Kita kena pastikan. Huruf belakang ni macam sini. Maslulu. Maaflah sekali lagi saya tak masuk baris sini. Patut lam ni ada baris. Jadi bila kita baca maslulu, dia akan keluar huruf apa sini? Huruf waw. Jadi huruf mati, waw seka dan waw tak nampak ni seka. Jadi sin ni sebenarnya tak masuk dah. Naknya begitu supaya kita faham. Sama juga dengan hak ni. Kita baca daripada awal. Haifa'u sapalah ke ujung. Orang tanya mana qafiah? Kita pun royak qafiahnya ialah la tulu. Apa la tulu? Sebab alif mati, lepas tu wa mati. Cukuplah 2 mati. Sebenar tengok la ni hidup ni. La ni hidup. Bila lam ni hidup, apa ada di belakang lam? Di belakang lam ni ada huruf wa mati. Jadi seka dah mati sini. Satu huruf dah mati sini. Jadi 1 mati, 2 mati. Bukan di sini. Qafiah di sini saja. Di sini saja. Jadi tulu 1 patah perkataan penuh. Kita panggil kalimatun wahidah. Kalau macam hak nombor ni tak apa. Nampak dah ni. Ni mati. Nampak ni mati. Ni mati. Dia pun ambil sini al. Alif ni tak baca dah. Alif ni tak baca. Tak ingat? Aruk qafiah ni kira huruf hak baca. Kita baca sini. Ilal. Lal qada. Kena sini. Start sini. Hak ni tak ada masalah. Saya rasa hak ni tak ada masalah. Sebab kod mada ni tidak melibatkan hamzah wasal, tidak melibatkan alif samsiah, tidak melibatkan alif qamariyah. Hak ni baik. Cuma sini ya mungkin berlaku sedikit kesamaran. Baik. Jadi pelajar ni untuk takrif qafiah dan bentuk-bentuk berlakunya qafiah dalam satu-satu syair. Ada kalanya dia berlaku dalam ba'du kalimah, ada kala kalimah wahidah, ada kala kalimah wa ba'du, ada kala kalimatani. Baik, kemudian yang seterusnya, kita lihat yang seterusnya, bila kita sebut qafiah, qafiah adalah rumpunan huruf-huruf, satu huruf hidup, di belakang dia mesti ada huruf mati. Berapa? 2. Dan tengah-tengah tu mungkin ada huruf hidup. Mungkin ada huruf hidup. Macam kita tengok lulu. Lepas pada wa mati tu ada lam hidup, lepas tu ada wa mati pula. Jadi huruf-huruf ni di dalam ilmu qafiah mungkin ada nama. Mungkin ada nama. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan nama-nama huruf pada satu-satu qafiah. Yang kita panggil ahruful qafiah. Baik, kita tengok huruf-huruf qafiah. Ingat sekali lagi saya nak tegaskan bahawa bila kita jumpa qafiah, di dalam qafiah ada huruf-hurufnya. Dan huruf-huruf ini mempunyai nama di dalam ilmu qafiah. Jadi nak rasa kau payah dah ni. Kau payah. Tadi mudah. Nak cari qafiah mudah je. Satu huruf hidup. Di belakang dia ada 2 huruf mati. Dia bukan sekadar di situ. Dia tidak berhenti di situ. Dia akan pergi kepada step seterusnya. Jadi kita ambil hak yang pertama ialah nama-nama huruf di dalam satu-satu qafiah. Baik, kita tengok contoh-contoh dia.
Ni nama-nama huruf qafiyah. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut ahruful qafiyah. Ahruful qafiyah sittatun. Huruf-huruf dalam qafiyah ada 6. Yang asalnya, bukan yang asal, yang asasnya. Asasnya adalah rawi. Bila kita jumpa qafiyah, mesti ada huruf yang bernama rawi. Itu huruf apa lagi? Huruf lain itu kemungkinan. Kemungkinan ada, kemungkinan tidak ada. Tapi yang wajib ada adalah rawi. Sebab tu kalau kita tengok dia tak rawi ni dia harapan sekali. Ada berapa huruf qafiyah? Huruf qafiyah ada 6. Apakah ada serentak dalam satu-satu qafiyah? Tidak. Dalam satu-satu qafiyah bukan ada serentak, ada ni. Tak. Tapi yang wajib ada adalah rawi. Hak lain-lain bergantung kepada syair-syair tertentu. Baik. Jadi yang pertama, kita nak tengok di segi ingatan ataupun di segi hafazan. Mungkin ada orang tanya, ada berapa huruf qafiyah? Huruf qafiyah ada 6. Antaranya rawi, antaranya wasal, antaranya khuruj, antaranya ridfu, antaranya taksis, antaranya dakhil. Ni nama-nama yang kemungkinan ada pada satu-satu qafiyah. Gapo dia pula satu-satu qafiyah? Tadilah suar. Bila kita jumpa dalam 4 suar tadi, mungkin huruf-huruf ni ada di situ. Huruf-huruf ni ada. Apakah ada serentak nenek ni? Jawapannya tidak. Tidak ada serentak. Mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada 4, mungkin ada 5. Gitu cerita dia. Baik. Jadi yang kedua, nama-nama tadi, dia mempunyai takrif dia. Ada takrif tertentu. Yang pertama, rawi. Apa dia rawi? Rawi ialah harful hija'il ladzi yubna alaihi syairun qasidatahu. Rawi ialah huruf hijaiyah. Yang mana si penyair menamakan qasidah dia. Ni pelik sikit dah. Untuk pengetahuan kita sebagai ilmu lah. Mungkin dalam peperiksaan ataupun dalam ujian tak ditanya sebegini. Apa dia huruf rawi? Huruf rawi ialah huruf tonggak di dalam satu-satu qafiyah. Bila qafiyah berakhir dengan lam, maka qasidah itu dinamakan lamiyah. Kita nisbah kepada huruf lam. Kalau qasidah itu berakhir dengan huruf jim, maka qasidah itu dipanggil qasidah jimiyah. Kerana berasal kepada rawi dia huruf jim. Sebab itulah dia kata rawi ialah huruf yang penyair membina syair dia, membentuk syair dia. Gitu. Bagaimana contoh kita tengok sini. Contoh syair di bawah ni. Kita tengok mana rawi. Rawi huruf la sekali iaitu huruf lam. Huruf lam. Maka qasidah ni kalau kita nak bubuh nama, maka qasidah ni dipanggil lamiyah. Lamiyah. Ni tidak dikemukakan dalam peperiksaan lah kemungkinan. Cuma sekadar kita nak maklum saja. Yang biasa-biasa dikemukakan dalam peperiksaan ada 2 saja. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan rawi? Kita pun jawablah. Harful hija'il ladzi yubna alaihi syairun qasidatahu. Itu di segi makna rawi. Mungkin yang kedua, dia akan tanya, cuba tunjuk hak mana rawi. Masa nak tunjuk ni lah berlaku sedikit kekalutan. Jadi untuk pengetahuan kita, rawi ialah huruf yang terakhir dalam satu-satu qafiyah. Masih ingat lagi qafiyah kan?
Macam sini. Katakanlah kita nak tanya qafiah. Ni macam sini. Mana qafiah? Maka qafiahnya ialah satu huruf hidup sebelum dua huruf mati. Baik, kita tengok sini mana huruf mati. Yang pertama waw. Mana lagi huruf mati? Ya yang tidak nampak di belakang lam ni. Jadi sekarang kita jumpalah dua huruf mati. Yang pertama waw. Yang kedua ya. Lepas tu kat mana kita nak mulakan qafiah kita? Kat mana kita nak mula qafiah? Qafiahnya bermula pada huruf ha. Kenapa ha tak ambil fa? Tak boleh ambil fa sebab qafiah satu saja huruf hidup sebelum huruf mati. Jangan ambil dua, ambil satu aja. Jadi kita punya qafiah ialah hau mali. Wa mati, ya mati. Cukuplah dua mati. Jadi qafiah kita ialah hau mali. Tu hak atas tadi kita ngaji qafiah. Cuma sini kita tidak mengaji qafiah dah. Kita tidak belajar qafiah dah. Kita belajar huruf pula. Kita belajar huruf pula. Jadi qafiahnya ialah hau mali. Sekarang dia nak tanya, apakah nama lam ni? Lam ni nama dia rawi. Nama dia rawi. Baik, saya nak sebut panjang sikit sini. Kita tengok biar jelas. Baik, anak-anak pelajar yang dikasihi. Untuk pengetahuan, rawi kita tengok dekat takrif. Bila kita sebut takrif ni, biasanya takrif ni ialah menggambarkan sesuatu benda. Menggambarkan sesuatu benda. Jadi bila kita baca dekat takrif, kita jumpa benda. Tapi beza dekat rawi ni. Dekat rawi, dia tidak cerita di manakah terletaknya rawi. Dia tidak cerita di mana terletaknya rawi. Yang dia sebut, apa dia rawi? Rawi ialah huruf yang membentuk qasidah. Jadi apa makna huruf yang membentuk qasidah? Huruf yang menamakan qasidah. Kalau rawi dia lam, maka dipanggil lamiyah. Lam hak duduk mana? Tu masalah kitanya. Jadi saya nak sebut sini. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ingat molek. Rawi ialah huruf yang paling akhir di dalam qasidah kita. Huruf yang paling akhir di dalam qasidah. Baik, sini. Tengok sini. Dia bagi sikit ni. Dia bagi keterangan sikit supaya kita boleh faham. Rawi ialah al-hurufu al-hijaiyah salihatun li'antakuna rawiyan. Semua huruf hijaiyah. Yang ada 29. Start daripada alif sampai ke ya tu. Dia kata salihah, layak, boleh, soleh, molek, li'antakuna rawiyan. Boleh jadi rawi. Dengan bahasa mudah, semua huruf hijaiyah boleh jadi rawi. Ma ada ahruful maddis salasah walha. Kecuali huruf mad dan huruf ha. Apa dia huruf mad? Alif, waw, ya. Lepas tu huruf ha. Dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Alif, waw, ya tidak layak jadi rawi dan juga huruf ha. Baik, mari kita tengok sini. Bila kita cerita pasal qafiah, mana qafiah kita? Hau mali. Siapa huruf paling akhir? Ya. Sebab lam bagi di bawah, muncul satu huruf lagi, iaitu ya. Layak ke ya ni jadi rawi? Tengok dia kata, layak ke jadi rawi? Huruf mat ni tidak layak. Jadi bila tidak layak, hak mana akan jadi rawi? Hak akan jadi rawi huruf lam. Huruf sebelum alif, waw, ya ataupun ha tadi. Jadi perhati molek sikit sini. Perhati molek sikit. Kita agak boleh faham. Kita agak boleh faham. Sebab kalau kita sebut huruf paling akhir, ramailah akhir kata ya. Ingat sini dia dah. Dia sudah, kita panggil apa ni? Dia telah buat satu ketetapan dah. Semua huruf yang akhir boleh jadi rawi kecuali huruf mat, alif, waw, ya ataupun huruf ha. Jadi sini kalau kita tengok, huruf terakhir adalah ya, dia bukan rawi sebab dia ya.
Wak lolok. Kita wak lolok. Katakanlah lam ni barisnya di atas. Siapa akhir? Alif. Dia boleh tak jadi rawi? Tak boleh sebab dia alif. Kita tukar pula daripada baris bawah ni kepada baris depan. Lu pula. Katakanlah lu. Apa huruf yang paling akhir? Huruf waw. Dia layak tak jadi rawi? Tak boleh. Sebab dia huruf mat. Alif waw ya. Ataupun huruf ha. Sebagaimana contoh. Kita cuba masukkan ha sini. Fahau ma lihi. Kita masukkan ha. Ha terakhir. Dia boleh tak? Tak boleh sebab dia ha. Jadi ni cuba perhatikan sikit. Jadi kita minta pelajar-pelajar tanya guru sikit sini. Tanya guru yang mengajar. Ataupun guru-guru boleh beri penjelasan sikit lah sini. Berkaitan dengan rawi ialah huruf terakhir. Rawi huruf terakhir. Jangan setakat tu saja. Huruf terakhir selain daripada huruf mat, alif, waw, ya dan ha. Baik. Yang kedua. Panjang sikit bab rawi ni. Yang kedua, apabila rawi berbaris. Idza kana ar-rawiyyu mutaharrikan. Apabila rawi berbaris, summiyar rawi mutlaqu. Summiyar rawiyul mutlaq. Apabila rawi ada baris. Sini kita dah jelas, moga-moga kita boleh faham mana rawi lam. Rawinya adalah lam. Lam di sini ada baris dah. Ada. Maka rawi di kala ni dinamakan rawi mutlak. Dipanggil rawi mutlak. Wa in kana sakinan. Dan seandainya rawi tak dimati. Tak ada contoh sini dah. Tak ada contoh. Summiyar rawi muqayyad. Maka dinamakan rawi muqayyad. Jadi kalau hidup kita panggil mutlak. Kalau rawi berbaris kita panggil rawi mutlak. Kalau rawinya mati, kita panggil rawi muqayyad. Kita bawa contoh ya. Bawa lolok contoh. Katakanlah sekarang sini lam ada baris. Lam ada baris. Lam adalah rawi. Kita panggil rawi apa? Rawi mutlak. Kita cuba ubah sikit. Buat contoh. Katakanlah matilah. Kita baca fahau mal. Kita matikan lam. Okey, mana rawi? Rawinya adalah lam. Apakah jenis rawi sekarang? Rawi muqayyad. Sebab dia mati. Ni perbincangan. Panjang sikit pasal rawi. Baik. Untuk kita ke huruf yang keseterusnya. Kita nak ke huruf yang keseterusnya. Suka saya bagi keterangan sikit sini. Bahawa pasal rawi ni dia panjang sikit lah. Rawi ni perbincangannya panjang sikit. Jadi kita kena fokus lah. Baik. Jadi sebelum kita nak ke huruf yang keseterusnya, kalau boleh saya jelaskanlah sikit sini. Dia tidak sebut sini. Rawi ni ada huruf hak sebelum dia, ada huruf selepas dia. Cuma sini dia letak jujuk rawi, wasal, huruf, rifu, taksih, dakhil. Kalau boleh tanya-tanyalah guru sikit sini. Tanya guru sikit mana huruf hak sebelum rawi, mana huruf selepas rawi. Mungkin kita cerita sini ni, saya cerita sini taklah detail sampai setahap tu. Mungkin boleh bertanya dengan guru. Cuma saya nak jelaskan di sini, bila kita masuk huruf qafiah, dan huruf yang pertama adalah rawi. Jadi bila kita sebut pasal rawi, ada 2-3 perkara yang perlu kita bagi penekanan. Yang pertama, apa dia rawi? Rawi ialah huruf yang membentuk sesuatu qasidah. Kat mana kita nak cari dia? Dalam qafiah dia duduk akhir sekali. Cuma kena ingat, dia bukan alif, dia bukan waw, dia bukan ya, dia bukan ha pada kebanyakan keadaan. Dan kalau dia hidup, maka dipanggil rawi mutlak. Kalau
Rawi tak dimati dipanggil rawi muqayyad. Tu untuk rawi. Baik, kita pergi kepada huruf yang ke seterusnya. Kita pergi kepada huruf yang ke seterusnya. Kita ke huruf yang ke seterusnya. Baik, huruf yang ke seterusnya ialah huruf wasal. Huruf wasal. Jadi untuk pengetahuan anak-anak pelajar, huruf wasal ialah huruf selepas rawi. Huruf selepas rawi. Di segi takrifnya ialah wasal harfu maddin yansha'u an isba'i harakatir rawi au ha'u tali ar-rawi. Wasal ialah huruf mad yang lahir, yang muncul dari bunyi baris rawi. Ataupun ada ha di belakang rawi itu, maka ha itulah akan mengambil tempat jadi wasal. Baik. Contoh syair yang sama. Syair yang sama dengan hak kita guna untuk rawi tadi. Baik, kita tengok di sini. Hujung syair kita berakhir dengan fahau mali. Fahau mali. Mana qafiah? Dah beberapa kali dah kita sebut ni. Qafiahnya ialah hau mali. Kenapa di situ qafiah? Sebab qafiah bermula dengan satu huruf hidup. Di belakang dia ada dua huruf mati. Jadi, waw mati, ya mati. Maka qafiah kita ialah hau mali. Mana rawi? Rawi adalah lam. Kat mana baris rawi? Di bawah. Siapa yang keluar kalau baris bawah? Ya. Maka qafiah kita hau mali. Huruf yang lahir daripada rawi ialah huruf ya. Ya ni lah dinamakan ya wasal. Dinamakan ya huruf wasal. Sebab tu kita tengok wasal apa dia kata? Dia kata wasal ialah huruf mat. Huruf mat alif waw ya lah. Huruf mat ni alif waw ya. Oleh kerana syair kita di sini, lam baris di bawah, maka matnya ialah ya. Kalaulah la tu baris atas, matnya ialah alif. Kalau lam tu baris hadapan, matnya ialah waw. Jadi di sini oleh kerana baris bawah, maka huruf matnya, huruf mat yang lahir tu adalah ya. Jadi bila ditanya manakah wasal? Wasal ialah huruf ya. Sebab tu dah contoh ni kita dah tulis. Al-waslu ya ba'dal lam. Ya selepas lam. Lam ni adalah rawi. Masih ingat lagi? Kita ambil syair yang sama untuk memudahkan. Tu yang pertama. Wasal kadang-kadang huruf mat yang lahir daripada rawi. Kadang-kadang selepas rawi ada ha. Maka ha itulah akan mengganti tempat ya, tempat alif, tempat waw tadi tu. Ya tu akan, ha tu akan jadi wasal. Kita ambil syair lain. Syair lain. Katakanlah di sini. Di sini. Syair kita berakhir dengan faqtadih. Baik. Anak-anak, faqtadih. Mana qafiah? Qafiahnya ialah faqtadih. Jadi faqtadih ni berapa kalimah? Faqtadih ni dianggap satu kalimah. Bukan dua kalimah. Walaupun fa tu makna dia maka. Iqtadih tu makna dia apa tu? Memandu. Jadi mana huruf mati? Huruf mati yang pertama qaf. Huruf mati yang kedua ialah ha. Patut kata ni alif mati juga. Alif ni tidak dibaca. Kita baca fa, qaf ni mati. Fa, tadi. Qaf mati, ha mati. Jadi qafiah dua mati. Bermula dengan satu huruf hidup. Iaitu ambil sini. Kalimah wahidah. Mana rawi? Rawinya ialah dal. Kenapa tidak ha? Tadi kita dah cerita. Kita dah cerita. Alif berada di akhir, wa berada di akhir, ya berada di akhir, ha berada di akhir, tidak layak untuk jadi rawi.
Dah tu kalau tak boleh nak jadi rawi, nak bagi nama apa? Inilah kita bagi nama wasol. Jadi untuk syair yang kedua, mana wasol kita? Wasol ialah huruf selepas pada rawi. Adakah kita nak kata ya sebab rawi baris bawah? Tak boleh nak kata ya dah. Kenapa tak boleh kata ya? Sebab ada ha di belakang ni. Maka ha ni akan mengambil tempat untuk jadi wasol. Sebab itulah untuk syair yang kedua ni, wasolnya kita kata huruf ha. Baik. Kemudian yang seterusnya, huruf yang berikutnya bernama khuruj. Huruf berikutnya bernama khuruj. Khuruj ni juga adalah huruf yang datang selepas pada rawi dan selepas pada wasal. Maksudnya dia duduk di belakang rawi juga. Jadi kalau orang tanya, apakah huruf selepas pada rawi? Huruf selepas pada rawi ada dua. Yang pertama wasal, yang kedua khuruj. Wajib ada ke? Tak wajib ada. Tidak wajib ada. Cuma kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Baik. Kita pergi kepada huruf yang ketiga, khuruj. Tadi saya sebut dah. Kat mana khuruj? Sebelum rawi ke lepas rawi? Khuruj selepas rawi. Dan dia akan datang bila? Dia akan datang apabila wasal. Khuruj ni akan datang. Kita akan jumpa khuruj apabila wasal dengan huruf ha. Kalau wasal dengan ya, wasal dengan alif, wasal dengan waw, tak akan jumpa khuruj. Bila kita akan jumpa khuruj? Bila wasal dengan huruf ha. Ingat molek-molek. Ingat baik-baik. Baik, apa dia kata khuruj di segi takrif? Di segi takrif, khuruj ialah huruf mat yang lahir daripada baris ha wasal. Kita dah sebut tadi. Huruf ialah huruf mat yang lahir daripada baris huruf ha wasal. Maksudnya bila ha jadi wasal dan dia ada baris, maka adalah khuruj. Contoh syair. Kita tengok di belakang. Mana kafiah kita syair ni yamshi fakir sampai ke akhir ni? Kita berakhir dengan perkataan abwabuha. Abwabaha. Kita berakhir dengan abwabaha. Mana kafiah? Kafiahnya ialah wabaha. Kenapa kita kata wabaha? Sebab alif mati. Alif mati. Berapa mati? 2. Lepas tu nak mula di mana? Mula pada huruf hidup yang berada sebelum huruf mati yang pertama. Iaitu wa. Wabaha. Mana rawi? Rawi huruf paling akhir. Mana alif? Alif. Bolehkah alif jadi rawi huruf paling akhir? Tak boleh. Tadi kita sebut dah. Bila alif tak boleh, kita ke depan sikit huruf ha. Ha boleh ke? Ha pun tak boleh. Bila ha tak boleh, mana rawi? Rawi ialah huruf ba. Rawi adalah huruf ba. Lepas tu nak bagi nama apa huruf ha ni? Huruf ha ni bagi nama wasal. Macam atas tadi. Sekarang dia ada baris. Bila dia ada baris ni, keluar huruf khuruj. Hak tengah kita duk belajar ni. Bila dia ada baris, maka keluarlah huruf khuruj. Jadi, mana khuruj? Huruf dia royak dah tadi. Huruf mat yang lahir daripada baris ha wasal. Jadi oleh kerana ha ni jama dia wasal, barisnya atas, maka huruf keluarnya ialah alif. Jadi khuruj ialah huruf alif. Katakanlah. Katakanlah kita punya ha ni. Buat lolok, olok-olok. Katakanlah kita baca abwabihi. Apa akan lahir selepas ha? Akan lahir selepas ha adalah huruf ya. Jadi ha ni adalah wasal, ya ni adalah khuruj. Sebab tu dia kata mat. Katakanlah kita tukar pula, kita baca abwabuhu. Apa yang lahir selepas hu? Waw. Waw tu adalah khuruj. Sebab tu khuruj dia kata huruf mat. Cuma huruf mat yang lahir daripada ha wasal. Baik. Jadi anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, kita dapati selepas rawi ada berapa huruf? Selepas rawi ada 2 huruf.
iaitu huruf wasal dan huruf khuruj. Baik, sekarang berapa huruf dah kita dah belajar? Kita dah belajar 3 huruf. Yang pertama, huruf rawi. Yang kedua, huruf wasal. Yang ketiga, huruf khuruj. Jadi, kita harap kita ingat takrif kepada rawi, ingat takrif kepada wasal, ingat takrif kepada khuruj. Dan bukan sekadar ingat, bila soalan bertanya, cuba tunjuk mana rawi, pastikan kita boleh tunjuklah. Saya ulang sekali lagi. Kat mana rawi? Rawi ialah huruf paling akhir dalam qasidah. Tapi syarat, jangan alif, jangan waw, jangan ya, jangan ha. Kalau berakhir dengan alif, waw, ya, ha, maka kita ke depan sikit. Umpama hak ni. Ni, tengok balik umpama hak ni. Kan? Ni umpama hak ni. Siapa akhir sekali dalam qasidah faq tadi? Ha. Bolehkah dia jadi rawi? Tak boleh. Tak boleh. Maka kita ke depan sikit, iaitu dal. Dal adalah rawi. Lepas tu ha ni jadi wasal. Kemudian huruf yang berikutnya khuruj. Kan? Huruf berikutnya khuruj. Mari kita tengok ni. Kita balik pula rawi. Mana rawi di sini? Tadi kita kata rawi ialah huruf paling akhir. Kita berkatalah mana rawi. Ni huruf paling akhir. Alif. Boleh tak? Tak boleh sebab dia alif. Bila tak boleh, kita ke depan sikit. Iaitu ha. Boleh tak ha jadi rawi? Ha pun tak boleh jadi rawi. Jadi kita ke depan sikit. Iaitu huruf ba. Maka ba ni adalah rawi. Baik. Bila ba tu rawi, ha ni nak panggil apa? Ha ni dipanggil wasal. Ada baris tak? Ada. Bila ada baris, mesti ada belakang dia. Keluar huruf alif. Alif nak panggil apa? Alif ni dipanggil khuruj. Baik. Jadi kita mengharapkan anak-anak pelajar boleh faham lah. Huruf selepas rawi ni kita ada wasal dan kita ada khuruj. Baik, kemudian yang seterusnya kita ada 3 huruf lagi, iaitu huruf ridfu, kita ada huruf dakhil dan kita ada huruf taksih. InsyaAllah ni kita sambung semula lah. Kita sambung semula berkaitan dengan huruf-huruf tadi. Iaitu huruf ridfu, huruf dakhil dan huruf taksih. Yang mana huruf-huruf ni dia berada sebelum rawi. Dia duduk sebelum rawi. InsyaAllah kita akan sebut semula. Kita sebut semula pada lain pertemuan insyaAllah. Jadi saya harapkan apa yang kita kongsikan pada hari ni sejam lebih ni. Banyak-banyak jadi tak ingat pula. Jadi kita mengharapkan apa yang kita kongsikan ni sekurang-kurangnya boleh membuahkan hasil lah kepada kita nanti dalam memahami ilmu arud dan qafiah. Baik. Jadi hari ini sekadar itu saja. Kita sempat belajar bahagian arud, kita belajar satu bahar iaitu bahar tawil, dan bahagian qafiah kita belajar dua bentuk. Yang pertama dua isi lah. Yang pertama takrif qafiah dan bentuk-bentuk terjadinya qafiah. Kita ada ba'du kalimah, kita ada kalimah wahidah, kita ada kalimah wa ba'du dan kita ada kalimatani. Kemudian yang kedua, isi yang kedua kita belajar bila kita jumpa sesuatu qafiah, maka di dalam qafiah ini ada yang kita panggil ahruful qafiah. Nama-nama kepada qafiah. Jadi nama-nama qafiah tadi ada ne huruf. Ada ne nama. Ada ne huruf qafiah. Ada nama dia. Dan hak paling asasnya adalah rawi. Kemudian diikuti dengan huruf-huruf lain. Cuma hari ni kita sempat belajar huruf selepas rawi. Iaitu wasal dan khuruj.
InsyaAllah kita akan sambung semula lah untuk huruf-huruf sebelum rawi. Jadi saya jelaskan tadi, ada berapa huruf sebelum rawi? Kita ada 3, iaitu huruf ridfu, huruf dakil, dan huruf taksis satu lagi. Jadi moga-moga apa yang kita sempat kongsikan pada kali ini memberi sesuatu yang terbaik untuk kita. InsyaAllah ada ruang kita jumpa semula. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.